Silakan yang berhormat Pantai Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Speaker, mohon jawapan nombor 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala. Untuk menjawab soalan daripada Pantai Merdeka, Yang Datuk Speaker, saya rangkumkan A, B dan C itu sekaligus lah. Pertamanya, saya akan sentuh nama-nama syarikat yang terlibat dan tuntutan yang telah pun dibuat sama ada kepada syarikat tersebut yang merupakan anak syarikat kerajaan negeri ataupun kepada kerajaan negeri itu sendiri. Pertamanya ialah Kedah Agro Industries Marketing Sdn Bhd. Yang ni yang sah ada tuntutan daripada mahkamah dan mahkamah telah luluskan adalah tuntutan sebanyak 2.16 juta. Ya, 2.16 juta akibat daripada suatu projek pengurusan di ternakan udang di Kepat oleh syarikat Kedah Aquaculture Sdn Bhd dan dilantik KIMB ini, Kedah Agro Industries Marketing Berhad ini, untuk menguruskan kolam tersebut. Kemudian Kedah Agro Industries Marketing lantik pula ataupun buat satu syarikat yang kemudiannya nak uruskan benda ni, iaitu Agro Shrimp Sdn Bhd, dan Agro Shrimp Sdn Bhd pula lantik pula satu syarikat lain, Usaha Fadilat, untuk buat benda ni. Dan akhirnya saya ingat saya dah berjaya untuk mengendirukan Yang Berhormat sekalian kot, tapi ini sebenarnya hakikat dia yang berlaku. Dan akhirnya apabila udang tu diternak dan dibuat dan sebagainya, akhirnya yang dijual oleh Usaha Fadilat ini dia tak masukkan dalam akaun Agro Shrimp Sdn Bhd, dan kemudiannya sudah tentulah bila dituntut oleh Kedah Aquaculture Sdn Bhd ini yang beroperasi di Kerpan tu, benda ni tak dapat dibuat. Dan ini berlaku sebelum kita ambil alih lah. Dan perkara ini telah pun dibawa ke mahkamah oleh oleh Kedah Aquaculture Sdn Bhd, dan mahkamah telah memutuskan untuk Kedah Agro Industries Marketing bayar 2.16 juta. Kita sedang rayu, kita sedang mohon sebab Kedah Aquaculture ni, Yang Amat Datuk Speaker, adalah syarikat yang majoritinya dikuasai oleh Perbadanan Menteri Kewangan. Jadi kita rayu supaya dapat benda ni dikecualikan ataupun diberikan diskaun. Tapi itulah hakikatnya. Dan ini berpunca daripada pengurusan yang dalam hal ini bila kita nak follow up balik dengan Usaha Fadilat dan sebagainya, tengok-tengok tak ada agreement. Tak ada agreement. Jadi 2.16 juta di situ. Keduanya di bawah syarikat yang sama je, projek feedlot di Pendang. Bina infrastruktur di situ dengan harga 3.5 juta ringgit. Tak ada juga perjanjian dengan tuan tanah tu. Dan setelah dibelanjakan 3.5 juta ringgit untuk projek feedlot ini, tiba-tiba hanya disewa kepada sebuah syarikat dengan sewaan 5,000 sebulan. Maknanya 60,000 setahun. Dan kalau nak dapat balik kos 3.5 juta ni, kena sewa dekat syarikat ni 58 tahun baru nak dapat balik kos. Jadi kita tak nampak pasal apa projek ni dibuat, dan akhirnya syarikat ni pun setelah berapa bulan beroperasi, berhenti beroperasi, dah tak bayar 5,000 sebulan ini. Dan yang kita buat infrastruktur tu pun kita tak boleh ambil balik sebab dia duduk di atas tanah orang. Ya. Kemudian itu Kedah Agro Industries Marketing. Kemudian Yayasan Islam Negeri Kedah melalui anak syarikatnya YICAT yang kemudiannya buat JV pula
dengan Cayman. Jadi nama dia ialah Yiket Pengkalan Kundor Sembilan Berhad. Macam nama sahabat sebelah saya Pengkalan Kundor lah, sebab buat di Pengkalan Kundor. Tapi akhirnya bila berjalan projek ini, sebahagiannya tu dapat dijalankan, sebahagian tak boleh, dan ada tanah yang telah di-caveatkan, tapi akhirnya benda tu dilepaskan juga. Jadi orang yang pegang loan, sebab mereka buat bridging loan, dan pengerusi Yayasan Islam waktu itu, Menteri Besar waktu itulah, Tan Sri Osman Arop, telah bagi garanti, irrevocable guarantee, dan akhirnya benda ini telah oleh kerana berlakunya kecuaian dari segi pengurusan tanah dan sebagainya, dan akhirnya kita telah pun dibawa kes ni ke mahkamah. Tapi untuk menyelesaikan supaya jangan jadi benda tu terlalu besar, maka kita buat penyelesaian di luar mahkamah yang kita kena bayar kepada Singa Sembilan Berhad sebanyak 11 juta ringgit. Dan ini pun berlaku suatu ketika dululah. Kemudian seterusnya ialah syarikat Sri Temin Development Corporation, anak syarikat milik penuh PKNK. Setakat ini kita dah ada 3 perintah mahkamah untuk membayar hutang-hutang kepada 3 buah syarikat. LSSL Development Sembilan Berhad 1.93 juta, G2 Megah Sembilan Berhad 3.08 juta, PML Construction Malaysia Sembilan Berhad 0.91 juta, dan Lembaga Hasil Dalam Negeri kerana tak bayar tax, corporate tax sebanyak 3.5 juta, menjadikan semuanya 9.42 juta. Dan yang interesting dengan izin Yang Amat Datuk Speaker ialah kes Lembaga Hasil Dalam Negeri ini. Kerana syarikat Sri Temin Development Corporation Sembilan Berhad ini daripada tahun 2003 sehinggalah 2008, sebelum Mac 2008, telah membuat sumbangan dan tajaan sebanyak 8 juta yang dijangkakan sumbangan dan tajaan ni boleh mendapat pelepasan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, tak dikenakan cukai. Tapi daripada 8.079 juta ni, LHDN telah tolak 7.5 juta. Jadi hak tu taxable. Dan sebab itulah oleh kerana lama tak bayar, akhirnya 3.5 juta kena bayar pada Lembaga Hasil Dalam Negeri, menjadikan keseluruhannya Sri Temin Development Corporation 9.42 juta. Kemudian kita bercakap tentang Teleworks. Yang ni tidak ada tuntutan per se dengan izin, macam disebut yang saya sebut kes-kes yang tadi. Tapi kita merasakan ini juga merupakan suatu bebanan kepada kerajaan negeri apabila telah ditandatangani perjanjian sebelum ini. Sebelum ini, dan akan berakhir pada 2020. Bagaimana penswastaan operasi bekalan air domestik ini di Langkawi ini menyebabkan kerajaan negeri terpaksa subsidize dengan izin sebanyak hampir 20 juta setahun, tiap-tiap tahun, sehinggalah sampai ke 2020. Kita telah berusaha untuk berbincang dengan syarikat berkenaan Teleworks Langkawi agar benda ni, sebab dia tak masuk akal, Yang Amat Datuk Speaker dan adik-adik yang berhormat sekalian, untuk kita kutip 20 juta tapi kena bayar dekat konsesioner ni sebanyak 40 juta. Jadi 20 juta kena subsidi, doesn't make sense dengan izin. Jadi ini juga merupakan satu bebanan yang harus kita pikul seterusnya sehinggalah tahun 2020, walaupun ada perbincangan nak dibuat tapi tak dapat, kerana dia kata kalau nak reduce rate, dia kata boleh, tapi dia nak minta panjangkan lagi konsesi. Mana haji macam tu. Jadi ini juga satu bebanan kepada kita. Kemudian tentang pembinaan bangunan milik Majlis Perbandaran Sungai Petani. Bagaimana MPSPK telah
melalui syarikat yang dilantiknya, itu Pembinaan Sintok, anak syarikat milik penuh PKB, Permodalan Kedah Berhad, bagaimana advance payment yang diminta oleh kemudian mereka subkontrakkan kepada sebuah syarikat yang lain, iaitu Najwa Bina, dan buat advance payment, dan bank guarantee yang dikeluarkan itu adalah bank guarantee yang tipu, ya, yang palsu. Jadi menyebabkan payment telah dibuat, kerja on site terlalu sedikit nak dibandingkan dengan advance payment yang telah diberikan, yang akhirnya klien tak bawalah MPSPK, tapi kontraktornya, iaitu Pembinaan Sintok Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh PKB ini, akhirnya terpaksa tanggung perkara ini semua. Dan perkara ini saya ingat dalam sedang benda ini dibuat adalah unsur penipuan dan sebagainya, yang sedang di pihak mahkamah sedang melihat perkara ini. Jadi Yang Hormat Datuk Speaker, itu sebahagian daripada GLC dan juga mungkin kerajaan negeri sendiri yang terlibat dalam kes-kes yang kita terpaksa menanggung. Dan ada lagi yang tengah duk queue ni, Yang Hormat Datuk Speaker. Antaranya ialah Jerai International Park ataupun syarikatnya Kedah International Resort City, yang sedang mengemukakan kesnya, yang kemudian juga akan saman kerajaan negeri terhadap perjanjian yang telah dibuat dulu. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Silakan Pantai Merdeka. Terima kasih Datuk Speaker. Mohon penjelasan tambahan daripada Anak Bukit. Selain daripada bayaran yang Anak Bukit sebut tadi, adakah lain-lain bayaran yang dibuat oleh syarikat-syarikat tertentu menyalahi prosedur ataupun tujuan syarikat itu ditubuhkan? Terima kasih Pantai Merdeka. Soalan tambahan. Yang ni mungkin saya nak kena perendangkan sikit dengan izin Datuk Speaker. Yang saya sebutkan tadi, khususnya sebuah syarikat yang bernama Seri Termin Development Corporation. Dalam hal ini ianya telah ditegur oleh audit, seperti mana juga audit menegur mana-mana syarikat ataupun kerajaan sendiri kalau berlakunya perkara yang menyalahi tata cara keuangan dan sebagainya yang perlu dilakukan. Saya baca sebahagian daripada sini yang disebutkan. Sebahagiannya Datuk Speaker, mungkin mengikut tata caranya tu mungkin betul. Technically is right dengan izin, but morally is very wrong dengan izin. Contohnya, bagaimana sumbangan-sumbangan telah dibuat kepada parti politik, dan dalam hal ini ialah kepada UMNO, ya. 2007 yang disebutkan di sini, beli t-shirt dan wang sagu hati untuk aktiviti konvoi pemuda UMNO bahagian Padang Terap. Dia banyak di Padang Terap, Pedu. Gamaknya pasal yang diurus tu nak bertanding di situ pun, ataupun saya tak tahulah, tapi banyak di Padang Terap. Kemudian diberikan juga sumbangan. Yang ni pun ada tajaan kalender untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid. Tak apa kot, Menteri Besar kot. Jadi petajak lah, saya nak ni Menteri Besar. 10,000 set, satu set kalender RM8. Jenis macam mana saya pun tak pastilah. Jadi ada 80,000 tahun tu. Bantuan mangsa banjir 300,000. Okey. Tetapi ditegur oleh audit, maknanya 300,000 ni dikeluarkan tunai, yang mohon orang tu, yang terima orang tu. Lepas tu tak ada lagi rekod 300,000 ni dibelanja ke mana. Pilihan raya di Ijuk bagi juga lagi. Kemudian bekal cenderahati untuk perwakilan UMNO Padang Terap 26,000, pasang billboard mesyuarat perwakilan UMNO Padang Terap 10,000, persiapan tempat majlis perwakilan UMNO bahagian Padang Terap 10,000, lawatan sambil belajar pemuda UMNO 10,000 Negeri Kedah, lawatan sambil belajar puteri UMNO 5,000,
sumbangan kepada UMNO negeri 200,000 tu hak tu. Ada lagi hak lain. Dan kemah, meja bulat, mesyuarat apa semua ni, beli kain tudung kepada ahli puteri UMNO 20,000. Alhamdulillah, tak pakai tudung tak apalah kot kan. Tapi kepada parti-parti politik ni, tunai 1.7 juta kepada 15 parlimen di negeri Kedah untuk program pemimpin bersama rakyat pada 21 bulan 2 2008. Masa nak dekat dah tu. Lajak bulan 3 nak ni kan. Jadi masa tu 1.7 juta. Ini sebahagian yang saya rasa dari segi tujuan syarikat itu, Sri Termin Development Corporation, anak syarikat milik penuh PKNK yang sepatutnya digunakan untuk usaha membangunkan ekonomi untuk rakyat negeri Kedah. Alhamdulillah, kalau ada keuntungan, sepatutnya keuntungan itu disalurkan. Kalau ada program-program CSR, Corporate Social Responsibility dengan izin, haruslah ianya sampai kepada target yang sepatutnya dan tidak kepada parti-parti politik yang tertentu sahaja. Jadi dalam satu kes ada pula bagi kereta sebiji kepada penasihat CEO RM42,431. Katanya kereta Gen 2. Yang ni dari segi tata cara syarikat sah sebab ada resolusi daripada ahli lembaga pengarah. Beri hadiah kereta kepada penasihat CEO. Sampai terang tu lah. Jadi yang kita rasa tak sepatutnya perkara-perkara ni dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang sedemikian. Terima kasih. Anak Bukit tadi kira memanglah seronok boleh mengata kat orang. Lepas tu boleh tengok pula kawan duk keleher kan. Lepas tu seronok lah boleh perkenal kawan ni, cukup seronok lah. Lepas tu boleh kata pula dengan bersungguh-sungguh, dengan nada yang kira penuh rasa megah. Jadi anak Bukit telah lepas geram dia hari ni. Dia pun, tapi bola tanggung tu main daripada Pantai Merdeka. Sebab anak Bukit dengan Pantai Merdeka ni dah pakat dah nak buat lagu tu. Supaya kena kita dalam dewan ni. Lepas tu kita pun jadi temunyeh gelak lagu tu lah. Jadi ini memang seronok. Ngata kat orang, kata kat orang, tu buat bagi orang tak boleh jawab ni memang seronok. Buat lagi lah ke depan nak main ni. Yang tadi yang anak Bukit tadi sesah kita tak kira lagi. Seronok dia sesah saya tadi. Dia pergi mana tu nak sesah dia? Oh, dah. Saja saya buat lagu tu jangan.